Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar podcast Sinar Harian bersama-sama saya Haizer Osman dalam segmen Plot Twist di mana kita akan membincangkan isu-isu politik yang berlaku dalam negara pada ketika ini. Saudara, pada minggu lalu berlaku pertemuan melibatkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan Presiden PAS Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang di kediaman bekas Perdana Menteri itu. Apa yang berlaku selepas itulah yang menarik perhatian orang ramai apabila Presiden PAS Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang bersama-sama beberapa orang pimpinan PAS yang lain, antaranya Naib Presiden PAS Dr. Samsuri dan sebagainya, menandatangani proklamasi orang Melayu, satu dokumen ataupun satu gerakan ataupun satu gagasan yang diasaskan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad kira-kira pada bulan Mac yang lalu. Saudara, pada bulan Mac yang lalu, secara khusus pada 19 hari bulan Mac di Ibu Negara, Tun Dr. Mahathir Mohamad buat kali pertama membacakan kepada sidang media tentang proklamasi orang Melayu yang mempunyai 12 perkara. Dan walaupun dalam tempoh sebulan lebih selepas proklamasi itu pertama kali disebut, ia tidak mendapat publicity yang sewajarnya, sehinggalah peristiwa yang berlaku pada minggu lalu apabila Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad di kediaman beliau dan menandatangani proklamasi tersebut. Ia menimbulkan satu uproar ataupun satu yang menarik perhatian orang ramai. Ramai orang yang memberikan pandangan, pemimpin-pemimpin politik daripada setiap peringkat memberikan pandangan dan sebagainya, sama ada menyokong ataupun mengecam peristiwa tersebut. Saudara, apa yang berlaku agak sukar jika kita tidak mengaitkan peristiwa tersebut dengan isu politik. Lebih-lebih lagi latar belakang yang kita ada pada ketika ini adalah pilihan raya negeri yang bakal berlangsung tidak berapa lama lagi, kira-kira selepas Julai nanti. Dan untuk tidak mengaitkan peristiwa ini dengan isu politik, lebih-lebih lagi PRN adalah mungkin merupakan satu pemikiran yang agak terlalu polos dan naif dan terlalu lurus untuk tidak mengaitkan peristiwa tersebut dengan politik. Dan saudara, jika kita lihat apakah sebenarnya kandungan proklamasi orang Melayu yang dikatakan mengandungi 12 perkara itu? Jika anda ada mengikuti laman media sosial Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri, kita akan mendapati bahawa corak penulisan ataupun gaya penulisan Tun Dr. Mahathir Mohamad memang sebegitu. Beliau gemar untuk melontarkan ataupun memberikan pandangan beliau, idea-idea beliau dalam bentuk poin-poin, dalam bentuk bernombor daripada 1, 2, 3 sehinggalah ke 13, 14, 15 dan seterusnya. Dan inilah yang berlaku, saling tidak tumpah proklamasi orang Melayu seolah-olah merupakan satu lagi status Facebook Tun Dr. Mahathir Mohamad apabila beliau menggariskan 12 perkara sebelum perkara tersebut diangkat menjadi satu dokumen ataupun gerakan untuk mengangkat perjuangan ataupun membela martabat orang Melayu. Ada beberapa perkara yang boleh kita perhatikan daripada proklamasi orang Melayu ini. Yang pertama, barangkali kita boleh melihat bahawa poin-poin yang digariskan dalam proklamasi tersebut kedengaran agak keterlaluan dan ia kedengaran seperti overgeneralization. Dalam poin pertama sahaja kita boleh lihat kenyataan yang berbunyi orang Melayu tidak menguasai ekonomi negara ini dan gerai-gerai kecil mereka sudah pun diambil orang. Kenyataan ini jika dilihat secara direct mungkin berbunyi agak keterlaluan kerana adakah kesemua gerai kecil peniaga Melayu telah pun diambil orang? Malah terma diambil orang itu sendiri juga seolah-olah menghantar mesej kepada pembaca bahawa orang Melayu pada ketika ini sebenarnya sedang diancam oleh satu kuasa ataupun satu pihak yang berniat untuk mengambil hak-hak kita dan keistimewaan dan berniat jahat terhadap orang Melayu. Dalam poin kedua, overgeneralization dan kenyataan berlebihan itu diteruskan apabila ia menyebut satu-satunya kuasa yang ada iaitu politik juga terlucut dari tangan mereka. Ini satu lagi kenyataan yang barangkali agak mengelirukan kerana pada ketika ini kuasa politik pada orang Melayu sememangnya tidak perlu dipertikaikan lagi. Perdana Menteri merupakan orang Melayu, kedua-dua orang timbalan Perdana Menteri merupakan orang Melayu, menteri-menteri kabinet kebanyakannya merupakan orang Melayu, begitu juga timbalan menteri dan malah ahli-ahli parlimen sama ada di peringkat kerajaan ataupun pembangkang kebanyakannya merupakan orang Melayu dan ini merupakan hakikat yang tidak dapat dinafikan. Dan apabila kenyataan dalam proklamasi tersebut menyebut bahawa satu-satunya kuasa iaitu politik terlucut dari tangan mereka, ia seolah-olah cuba menghantar mesej iaitu satu ancaman sedang diberikan kepada orang Melayu dari satu pihak yang lain yang berniat jahat yang ingin mengambil hak-hak orang Melayu. Ancaman seterusnya datang dalam kenyataan yang berbunyi nasib orang Melayu kini dan akan datang tidak lagi dapat ditentukan oleh mereka yang terkandung dalam proklamasi yang ketiga. Poin yang ketiga dalam proklamasi tersebut. Mengapakah ancaman ini berlaku dan siapa yang mahu disalahkan? Ini dapat kita perhatikan dalam poin yang seterusnya iaitu yang keempat dan kelima apabila ia menyebut puncanya kerana kecuaian pemimpin Melayu sendiri dan Parti Melayu atas nama agama, bangsa dan negara sudah diseleweng menjadi parti untuk memewahkan diri. Sebenarnya saudara, daripada
beberapa poin awal ini kita dapat meneka ke arah manakah hala tuju ataupun direction yang ingin dibawa daripada proklamasi ini. Tidak sukar untuk kita meneka parti yang dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir apabila menyebut Parti Melayu yang menyeleweng, kerana agak terlalu sukar untuk tidak mengaitkan Parti UMNO dalam urusan ini, kerana parti inilah yang telah mewakili bangsa Melayu sejak ia ditubuhkan pada tahun 1946 yang lalu. Dan jika kita ingin mengaitkan dalam satu lagi konteks atas satu lagi parti Melayu yang mengatasnamakan agama, bangsa dan negara adalah Parti Peribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu, untuk dilihat sebagai konteks tambahan kepada Parti Melayu yang mungkin juga dirujuk oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam poin yang tersebut dalam proklamasi itu. Dan mesej yang ingin dihantar bahawa orang Melayu kehilangan kuasa ekonomi, kuasa politik, pada masa yang sama harapan tidak boleh diberikan kepada parti-parti Melayu yang kerana sudah menyeleweng dan sebagainya. Barangkali kenyataan yang keterlaluan ini diteruskan dalam poin yang ke-7 dan ke-8 apabila ia menyebut lemahnya Melayu sehingga kedaulatan tanah air ini pun bakal terlepas dari tangan mereka dan masa depan Melayu kini amat gelap. Kemiskinan memaksa orang Melayu menjual tanah-tanah mereka. Kenyataan dari dua poin yang terakhir ini barangkali kelihatan agak ironis dan paradoks, kerana ia seperti kelihatan merendah-rendahkan orang Melayu, walhal perjuangan proklamasi orang Melayu itu adalah untuk mengangkat martabat dan perjuangan orang Melayu itu sendiri. Jadi apabila kita melihat kenyataan yang sebenarnya mengangkat perjuangan bangsa Melayu dan sebagainya, tidak mustahil dan tidak pelik apabila gerakan ini ataupun move ini disokong oleh Presiden PAS yang mendukung Perikatan Nasional itu, Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang, dan beberapa orang pimpinan Perikatan Nasional yang lain. Ini kerana kita boleh lihat daripada pengalaman yang kita ada dalam PRU ke-15 yang lalu, modal inilah dan kempen sebeginilah yang dibawa oleh Perikatan Nasional, iaitu menggunakan sentimen berbaur perkauman dan agama untuk menjalankan kempen mereka di seluruh negara dalam kerusi-kerusi parlimen dalam PRU ke-15 yang lalu, dan terbukti ia berjaya. Dapat kita lihat dan dapat kita perhatikan apabila kerusi-kerusi parlimen di negeri-negeri seperti Perlis, Kelantan, Terengganu dan Kedah terutamanya. Apabila Perikatan Nasional menyapu bersih ke semua kerusi parlimen di Perlis, Kelantan dan Terengganu, dan hampir menyapu bersih ke semua kerusi parlimen di Kedah. Apabila daripada sejumlah 15 kerusi parlimen yang ada di negeri tersebut, 14 daripadanya dimenangi oleh Perikatan Nasional dan meninggalkan hanya satu kerusi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan. Dan berdasarkan prestasi sebegitu cemerlang yang mereka tunjukkan dalam PRU ke-15 yang lalu dengan menggunakan kempen sebegini, barangkali merupakan satu langkah yang tidak cerdik jika mereka tidak menggunakan sekali lagi kempen berbaur perkauman dan agama sebegini untuk PRN yang akan datang. Dan untuk itu, apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad hadir ataupun tampil dengan idea sebegini, maka tidak mustahil bagi mereka untuk menyertai dan menyokong idea tersebut. Dan saudara, sebenarnya ada satu lagi teori yang diperkatakan oleh beberapa orang penganalisis yang memungkinkan berlakunya kerjasama ataupun hubungan simbiosis antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dengan pimpinan Perikatan Nasional, khususnya PAS. Kerana walaupun dalam tempoh sebelum ini, iaitu secara khusus dalam tempoh PRU yang ke-15 yang lalu, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perikatan Nasional khususnya PAS merupakan dua musuh yang paling ketat apabila mereka saling mengeluarkan kenyataan yang menyerang satu sama lain, sehinggalah kenyataan-kenyataan yang keras seperti kafir turut dikeluarkan oleh pihak-pihak tertentu kepada pihak lawan mereka. Namun apabila timbul idea proklamasi orang Melayu ini, isu ini dapat menyatukan kedua-dua mereka menjelang PRN yang akan berlaku tidak lama lagi. Menurut seorang pensyarah dari Universiti Utara Malaysia dan memetik satu kenyataan media, kerjasama antara dua bekas musuh politik ini masuk akal kerana Dr. Mahathir memerlukan tapak atau platform untuk kekal relevan dalam politik, manakala PAS dan PN memerlukan sumber untuk bertanding dalam pilihan raya negeri. Kenyataan ini bersandarkan kepada hakikat di mana Bersatu ataupun Parti Perbumi Bersatu Malaysia, akaun utama mereka telah pun ditutup ataupun digantung ataupun disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM disebabkan kes yang melibatkan pimpinan mereka melibatkan melibatkan kes rasuah dan pengubahan wang haram, melibatkan parti tersebut dan pemimpin utamanya. Dan tidak mustahil ataupun tidak menjadi satu perkara yang pelik apabila PAS pada ketika ini terpaksa berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad atas kebarangkalian tersebut untuk mendapatkan sumber bagi mendanai pilihan raya, kempen pilihan raya mereka dalam PRN 6 negeri nanti. Namun begitu saudara, yang menjadi persoalan kepada kita seterusnya ialah adakah kempen ataupun strategi ini akan terus mendapat sokongan daripada pengundi dalam PRN yang akan datang, kerana menjelang PRN yang bakal diadakan kira-kira selepas Julai lagi,
selepas Julai nanti dikira dari tempoh PRU ke-15 pada bulan November yang lalu sehinggalah selepas Julai ataupun Ogos nanti apabila PRN itu diadakan, selama 6, 7 ataupun 8 bulan telah pun berlalu. Dan dalam tempoh itu pelbagai perkara yang boleh terjadi dan ia akan mempengaruhi bentuk pengundian yang akan berlaku pada PRN nanti. Antaranya, dalam tempoh beberapa bulan itu akan lahir kelompok pengundi-pengundi baru melibatkan pengundi yang akan mencapai hari lahir mereka yang ke-18. Apabila mereka mencapai 18 tahun pada setiap bulan, dalam setiap bulan itu akan bertambah pengundi-pengundi baru, dan kelompok pengundi-pengundi baru ini tidak kita ketahui kecenderungan mereka, adakah mereka cenderung untuk menyokong Perikatan Nasional ataupun Kerajaan Perpaduan yang diterajui oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ini menjadi persoalan, dan selain daripada itu, faktor populariti ataupun pengaruh Perdana Menteri Malaysia PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim juga barangkali akan menjadi salah satu faktornya, kerana dikatakan populariti dan pengaruh Perdana Menteri Malaysia itu ada menjana sedikit peningkatan berbanding apabila Kerajaan Perpaduan mula-mula ditubuhkan pada satu ketika dahulu. Dan sama ada perkara ini akan menjadi satu strategi yang betul untuk diambil oleh Perikatan Nasional khususnya, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad sendiri selaku pihak yang mencetuskan proklamasi Orang Melayu ini akan kita sama-sama nantikan dalam PRN yang akan datang. Dan sementara itu saudara, jika kita terlibat sebagai pengundi dalam PRN melibatkan 6 negeri pada satu masa nanti, pastikan segala maklumat yang kita terima daripada segala sumber kita tapis terlebih dahulu untuk kita pastikan keputusan yang kita lakukan selepas itu tidak berlandaskan kepada emosi dan sentimen melulu semata-mata, sebaliknya berdasarkan kepada kayu ukur ilmu dan wahyu. Saudara, saya fikir itu sahaja yang perkongsian yang untuk saya kongsikan dalam sesi podcast kita pada kali ini, sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang. Jika anda berminat untuk mengikuti episod-episod kami yang lalu, anda boleh memasuki Spotify Sinar Harian, dan anda juga dialu-alukan untuk subscribe ataupun melanggan platform-platform media sosial kami. Dan untuk melayari berita-berita dalam dan luar negara, sila layari www.sinarharian.com.my. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod podcast Plot Twist yang akan datang. Saya Haizer Osman, ini adalah Plot Twist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.